Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali pada hari ini untuk kita sama-sama mengupas satu istilah yang biasa juga disebut di alam Melayu. Cuma kita nak memastikan manakah sebutan yang lebih tepat, iaitu istilah ataupun perkataan mahram dengan muhrim. Yang mana satu betul, mahram ke muhrim? Baik, secara ringkasnya, kalau kita nak membincangkan tentang perkataan mahram, ya, perkataan mahram ini berasal daripada kalimah haruma. Haruma memberi maksud haram lah. Haram, ditegah, tak boleh buat. Dan ini adalah punca perkataannya di dalam bahasa Arab. Sumber ataupun punca perkataan ialah berasal daripada fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Ya, ini asal dia. Mahram ni berasal daripada perkataan haruma, 3 huruf. Haruma, fi'il madhi, telah berlaku. Haruma, telah haram ataupun telah ditegah, tak boleh buat. Fi'il mudhari' yahrumu, fi'il mudhari' maksudnya sedang atau akan berlaku. Perbuatan yang sedang atau akan berlaku maksudnya sedang ataupun haram, sedang ataupun akan ditegah, tak boleh buat. Okey? Baik. Jadi dan yang ketiga, ya, adalah masdar. Masdar ni adalah kata terbitan. Ya, kata terbitan biasanya ada imbuhan pe dengan an dalam bahasa Melayu. Kalau makan, perbuatan dimakan, pemakanan. Minum, peminuman, pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Cuma di dalam istilah haram ni keharaman lah. Mungkin kesesuaian dia adalah haram tu haram lah, ataupun keharaman, pengharaman. Baik. Dan seterusnya isim fa'il. Isim fa'il ini adalah yang melakukan. Kalau makan, yang makan. Kalau minum, yang minum. Ataupun dalam bahasa Melayu kita tambah pe. Peminum, pemakan, pelajar, penulis, pemandu dan sebagainya. Dan sampai kita pada perkataan mahram. Mahram ini adalah di dalam bahasa Arab disebut sebagai isim makan. Ya, isim makan ini merujuk kepada apa? Makan ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bukan makan nasi tu. Ya. Makan ini dalam bahasa Arab, maksud makan ini ialah tempat. Ya, jadi kalaulah perbuatannya main, bila buat bentuk isim makan ini dalam bahasa Arab, maksudnya tempat main ataupun padang permainan, taman permainan. Kalau perbuatan makan bila tukar kepada isim makan, memberi makna apa? Tempat makan, restoran, kantin, cafeteria dan sebagainya. Okey, kalau perbuatannya sa'i, isim makan adalah tempat sa'i. Tawaf, tempat tawaf dan sebagainya. Baik. Bermakna perkataan mahram ini adalah tempat-tempat haram, tempat-tempat yang kita tak boleh pergi. Cumanya kalau sebut tempat haram tidak boleh nak difahami. Jadi ditukarkan kepada makna apa? Yang dihormati ataupun adik-beradik yang haram kita berkahwin dengan mereka. Adik-beradik, jadi mereka ni, adik-beradik ni adalah tempat yang kita tak boleh pergilah, kita tak boleh berkahwin dengan mereka. Haram, tempat tu tak boleh buat. Perkahwinan tidak boleh berlaku dengan adik-beradik.
Okey, baik. Sama ada adik-beradik kandung, susu dan sebagainya. Okey, jadi bermakna istilah mahram ini adalah istilah yang lebih tepat. Ya, hubungan mereka telah kalau dalam bahasa Melayu kita kata sumbang mahram contohnya sumbang mahram. Itu yang betul. Istilah mahram tu yang betul Okey. Sebab apa? Sebab memberi maksud adik-beradik yang tidak boleh, yang haram kita berkahwin dengan mereka. Itu maksudnya. Okey. Dan di dalam hadis ada disebut perkataan mahram ini singular ataupun kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mufrad. Jamak kepada mahram ialah maharim. Maharim. Dalam hadis yang panjang ada disebut ala wa inna likulli malikin himar, ala wa inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya setiap raja itu ada tempat larangannya, dan tempat larangan bagi Allah ialah perkara-perkara haramnya. Baik, jadi istilah mahram maksudnya apa? Adik-beradik yang haram berkahwin dengan mereka. Okay, baik. Adapun perkataan mahram ini dia berasal daripada kalimah ahrama. Ahrama dari segi bentuk dia ada sedikit beza dengan yang atas. Haruma, yang mana haruma ini terhasil daripada 3 huruf. Ahrama terhasil daripada 4 huruf. Yang ini istilahnya dipanggil sulasi 3 huruf. Yang ini sulasi mazid biharfin wahid. Sulasi 3 huruf yang ditambah satu, ditambah alif hamzah di awal. Yang ini disebut sebagai bab if'al. Okey, baik. Jadi ahrama fi'il madhi juga. Ahrama fi'il madhi maksudnya apa? Dia telah masuk kawasan Mekah ataupun tanah haram, ataupun masuk bulan haji, ataupun berihram. Antara salah satu penggunaan bab ini ataupun sifir ini, sifir 2 ataupun bab if'al. Bab af'ala yuf'ilu if'al. Bab yang kedua, pertambahan satu huruf. Antara fungsinya ialah untuk menunjukkan ad-dukhul fil makan. Dukhul ni masuk, fil makan ni maksudnya tempat, awil zaman. Memberi maksud apa? Masuk ke satu tempat ataupun masuk kepada masa, sesuatu masa. Contoh dia ialah asbaha. Asbaha daripada perkataan subuh, sabah, pagi. Asbaha maksudnya dia telah masuk pada waktu pagi, ataupun kita terjemah berpagi-pagian. Petang, amsa daripada perkataan masa. Amsa maksudnya dia telah masuk ke waktu petang. Itu kalau masa. Contoh untuk masuk ke tempat pula macam ni. Ni ahrama maksudnya dia telah masuk ke tanah haram. Ahrama maksudnya apa? Dia telah masuk ke dalam tanah haram. Dan biasanya orang masuk ke dalam tanah haram ni buat apa? Orang masuk ke dalam tanah haram, kalau orang luar maksudnya ialah mereka nak pergi menunaikan umrah. Jadi kita boleh terjemah juga ahrama, dia telah berihram. Fi'il madhi telah berlaku. Kalau fi'il mudhari' yuhrimu, dia sedang atau akan berihram, sedang berlaku. Okey. Kemudian ihram ini adalah masdar, kata terbitan ihramlah. Kita sebut ihram. Ihram. Baik. Dan isim fa'il, orang yang melakukan perbuatan tersebut disebut dalam bahasa Arab muhrim, orang yang berihram, orang yang masuk ke tanah haram, orang yang masuk ke dalam bulan haji, itu dipanggil muhrim. Jadi istilah muhrim ini ialah maksudnya orang yang berihram ataupun orang yang masuk ke tanah haram, bukannya yang tak boleh berkahwin dengan mereka. Jadi istilah yang tepatnya ialah mahram, bukan muhrim. Mahram orang yang dilarang, tempat-tempat orang-orang yang tidak boleh berkahwin dengan mereka. Adik-beradik yang diharamkan berkahwin dengan mereka. Itu maksud mahram. Adapun muhrim maksudnya ialah orang yang berihram. Orang yang memakai ihram ataupun orang yang sedang berihram untuk menunaikan umrah ataupun haji.
Jadi itulah beza di antara mahram dengan muhrim. Baik. Yang tepatnya ialah apa? Dari segi bahasanya yang lebih tepat ialah mahram, bukan muhrim. Okey? Baik. Sekarang ni kita nak melihat dari segi penggunaan bahasa Melayu pula. Apa kata Dewan Bahasa dan Pustaka? Ya, kalau dalam Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, bila cari, bila kita search perkataan mahram, keluarlah ni lelaki atau perempuan yang diharamkan berkahwin dengannya, mahram. Dan bila kita search ataupun cari perkataan muhrim, M-U-H-R-I-M, muhrim, pun kita akan jumpa makna pertama orang yang berihram, makna yang kedua orang adik lelaki atau perempuan yang diharamkan untuk berkahwin dengannya. Bermakna di dalam bahasa Melayu, mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, memang orang Melayu menggunakan makna muhrim ini untuk, biasanya dia akan gunakan makna yang sama macam ni. Okey, itu dalam penggunaan bahasa Melayu dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Betul okey, bila kita dah meminjam, kita pinjam kalimah perkataan bahasa Arab, kita guna dalam bahasa Melayu. Bila dah jadi bahasa Melayu, itu jadi bahasa kita. Ya, okey, betul. Tetapi sepatutnya ataupun sebaiknya ialah bila kita meminjam perkataan bahasa lain, guna dalam bahasa kita, kita kena mengikut penggunaan asal lah. Baik, itu yang lebih baik. Macam kita pinjam bahasa Inggeris apple, kita sebut Melayu apple juga. Bukanlah bila bahasa Inggeris apple, kita pinjam bahasa Melayu, kita sebut apple, tapi maksud kita pisang tak? Oren dan sebagainya. Baik, jadi dalam bahasa Arab pun, kalau dalam bahasa Arab mahram maksudnya adik-beradik yang haram berkahwin dengannya. Okey. Dan muhrim orang yang berihram. Jadi kita sepatutnya menggunakan istilah yang lebih tepat, iaitu mahram. Yang ini kita gunakan untuk orang yang berihram. Walaupun dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan muhrim ini boleh pakai dua makna dia. Tetapi lebih baguslah kalau kita mengikut makna yang asal, yang sebenar, yang ada di dalam bahasa. Okey. Jadi kita kena biasakan sebutan kita selepas ini. Kalau adik-beradik tak boleh kahwin ni, kita panggil apa? Mahram. Mahram. Mahram, bukan muhrim. Sebab muhrim orang yang memakai ihram. Wallahu a'lam. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan yang terakhir, sebelum itu, ada beberapa kelas yang akan dibuka pada bulan Mei, akhir Mei dan awal Jun. Ada 4 kelas. Kelas yang pertama, kelas asas, surah lazim daripada surah An-Nas sehingga surah Al-Asr, daripada belakang ke depan. Untuk peringkat lanjutan 1, bermakna sesiapa yang telah ada basic bahasa Arab, dia boleh sertai kelas ini. Dan kita akan bincangkan surah-surah lazim yang memang kita biasa baca, tetapi kadang-kadang dah bertahun-tahun baca tak tahu makna dia. Sayang tuan-tuan dan puan, kita cuba supaya membaca faham makna. Kita dah baca banyak kali Al-Khannas, tak tahu pun mungkin apa makna Al-Khannas. Waqab, apa makna waqab? Min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin apa maknanya? Abu Lahab. Okey, Abu Lahab tu siapa? Abu Jahal siapa pula? Kemudian Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah berlaku bila? Semua ini akan dibincangkan dalam surah yang kita akan jumpa nanti di dalam kelas lanjutan 1 hari Isnin, pada 24 April pukul 2 hingga 4 petang. Itu kelas pertama. Kelas yang kedua ialah lanjutan 4, maknanya peringkat mereka dah lebih advance lah. Peringkat yang keempat, kita akan membincangkan surah At-Takasur. Surah At-Takasur sampai surah Al-Ghasyiyah pada hari Selasa pukul 9 sampai 10.30 pagi. Bermula pada 25 April. 25 Mei. Yang tadi, kelas yang pertama pada 24 Mei, hari Isnin. Kelas yang surah At-Takasur sampai Al-Ghasyiyah pada 25 Mei, hari Selasa 9 hingga 10.30 pagi.
Kemudian kelas yang ketiga ialah lanjutan yang ketiga, peringkat lanjutan yang ketiga, level 3. Surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk pada hari Rabu, pukul 9 sampai 10.30 pagi. Hari Rabu pukul 9.30 sampai pukul 9 sampai 10.30 pagi, bermula pada 2 Jun. Dan yang terakhir, kelas lanjutan yang kedua, sesi modul peringkat yang kedua, lanjutan peringkat yang kedua, pada hari Jumaat pukul 9 sampai 10.30 malam setiap hari Jumaat, bermula pada 28 Mei. Jadi sesiapa yang ada siapa yang berminat bolehlah hubungi, boleh tekan, ada dimasukkan mesej kat dalam bahagian komen, boleh klik link di sana. Wallahu a'lam. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.